Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhr Azim Masada dengan nombor metrik 1212392. Hari ini saya akan membicarakan tentang berpusatkan halayak. Baiklah, berpusatkan halayak ialah apabila kita membina ucapan atau pembentangan kita berdasarkan pengalaman penonton. Tidak perlu menjejaskan kepercayaan atau pegangan kita untuk mendapatkan respon yang menggalakkan. Ia juga tidak bermakna menggunakan taktik licik dan tidak beretika sebagai contoh berbohong untuk mencapai matlamat kita. Kita perlu dan boleh kekal jujur dengan diri sendiri. Dengan cara menjadi diri sendiri dan bercakap secara beretika sambil menyesuaikan mesej kita dengan matlamat, nilai, sikap halayak kita sendiri. Hadirin yang dihormati sekalian, kita perlu mengambil kira dengan sesiapa kita berbicara, iaitu demografi. Apa yang kita ingin mereka ketahui atau percaya dan akhir sekali cara terbaik dan efektif untuk menyampaikan ucapan bagi mencapai matlamat tersebut. Perkara-perkara ini akan mempengaruhi pemilihan topik sehinggalah penyusunan dan penyampaian pidato kita. Seterusnya, psikologi memainkan peranan penting dalam memberikan ucapan. Apakah yang anda lakukan apabila anda mendengar ucapan? Kadang-kadang anda memberikan perhatian yang teliti dan pada masa yang lain juga anda membiarkan fikiran anda melayang. Orang ramai mungkin terpaksa menghadiri ucapan, akan tetapi tiada siapa yang boleh membuat mereka mendengar. Penceramah mesti membuat penonton memilih untuk memberikan perhatian. Walaupun orang ramai memberikan perhatian, mereka tidak memproses mesej penceramah tepat seperti yang dimaksudkan. Persepsi auditori sentiasa selektif. Setiap ucapan mengandungi dua mesej, iaitu yang dihantar oleh penceramah dan yang diterima oleh pendengar. Apa yang diperkatakan oleh penceramah ditapis melalui kerangka rujukan pendengar. Sepertinya jumlah keperluan, minat, jangkaan, pengetahuan dan pengalamannya. Akhirnya, kita mendengar dan menjawab ucapan bukan sebagaimana adanya, akan tetapi sebagaimana kita. Khalayak biasanya ingin mendengar tentang perkara yang bermakna bagi mereka. Orang ramai egosentrik. Mereka memberikan perhatian paling dekat kepada mesej yang mempengaruhi nilai, kepercayaan dan kesejahteraan kepada mereka sendiri. Pendengar mendekati ucapan dengan satu soalan paling utama dalam minda mereka, iaitu mengapa ini penting bagi saya? Baiklah, seterusnya adalah tentang demografi penonton. Demografi penonton ialah kajian tentang ciri-ciri perkembangan penonton dalam tempoh waktu tertentu. Kita perlu menganalisis dan mengetahui penonton bagi menyesuaikan kaedah penyampaian mengikut peringkat umur, jantina dan tahap pendidikan serta kaum dan budaya masyarakat. Kita perlu mengenal pasti ciri demografi umum halayak kita dan mengukur kepentingan ciri-ciri tersebut kepada situasi pertuturan tertentu. Hadirin sekalian, sebagai contoh, ketika kita menyampaikan maklumat kepada golongan tua, perlu kita kurangkan menggunakan istilah-istilah moden sebagai contoh BBNU dan sebagainya kerana mereka tidak memahami istilah-istilah ini. Sebaliknya, bila berbicara dengan kanak-kanak, jangan gunakan istilah dengan laras bahasa yang terlalu tinggi kerana mereka belum lagi dapat memahaminya. Apabila kita berbicara dengan orang terpelajar, barulah boleh kita bentangkan fakta-fakta dan statistik yang banyak untuk mengambil ataupun menarik perhatian mereka. Ingat, elakkan daripada melakukan stereotip yang kebiasaannya dilakukan berdasarkan andaian semua orang adalah sama dalam satu kumpulan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang saya hormati guru penasihat Encik Dr. Muhammad Zaki bin Mustafa dan rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Sebelum saya memulakan bicara saya pada hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Taala. Dengan limpah kurnia dan rahmatnya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk memahami mengenai betapa pentingnya mengetahui stereotip ini terhadap manusia. Menurut psikologi sosial, stereotip ini ialah kepercayaan umum tentang kategori orang tertentu. Ia merupakan jangkaan yang mungkin ada pada setiap orang dalam kumpulan yang tertentu. Jenis jangkaan yang boleh dibezakan sebagai contoh, jangkaan tentang kepribadian,
pilihan, penampilan, keupayaan kumpulan. Stereotip ini juga kadangkala tidak tepat dan tahan terhadap maklumat baru. Sidang hadirin sekalian, menurut kajian psikologi, stereotip ini merupakan semua bentuk ketidakadilan gender di atas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, iaitu gender laki-laki atau perempuan. Oleh itu, pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Pelabelan negatif bagi stereotip ini juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun begitu, lazimnya pelabelan negatif ini ditimpa kepada perempuan. Sebagai tamsilnya, perempuan dianggap cengeng, suka dikoda, perempuan tidak rasional, emosional dan perempuan tidak boleh mengambil keputusan penting. Hadirin yang saya sayangi sekalian, ketidakadilan gender ini juga merupakan perbezaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, atau yang lebih tinggi dikenali dengan perbezaan gender yang terjadi di masyarakat pada masa kini tidak menjadi permasalahan sepanjang perbezaan tersebut tidak mengakibat diskriminasi atau ketidakadilan gender tersebut. Hadirin yang dihormati sekalian, secara holistiknya, stereotip ini menunjukkan ciri-ciri yang baru sebagaimana mereka kedengaran disebabkan pendekatan dan kaedah pengajaran amat terkongkong dan konvensional. Oleh itu, menstereotipkan membuatkan tanggapan stereotip tentang seseorang atau sesuatu bahasa yang golongan wanita sebagai golongan lemah dan sebagainya. Maka setakat ini sahaja pidato saya pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan serta kekilafan sepanjang saya berbicara. Sekian, terima kasih.